Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini bersama dengan Cikgu Fadil, kita akan belajar kata ganti nama diri. Baiklah, jom kita mulakan. Objektif dan kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran hari ini, murid menyenaraikan kata ganti nama mengikut bahagian secara bertulis. Kriteria kejayaan pula, murid berjaya menjawab 4 soalan dengan betul. Okey, maksud kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri iaitu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Terdapat 3 kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri terbahagi kepada 3 bahagian. Kata ganti nama diri pertama untuk penutur, kata ganti nama diri kedua untuk pendengar dan kata ganti nama diri ketiga untuk pihak yang diceritakan. Baiklah, untuk kita lebih mudah faham, kata ganti nama diri pertama adalah saya. Saya yang sedang bercakap, cikgu yang sedang bercakap ni adalah kata ganti nama diri pertama. Awak murid-murid yang sedang mendengar, awak adalah kata ganti nama diri yang kedua. Okey, kita adalah saya penutur, awak pula pendengar. Okey. Manakala kata ganti nama diri ketiga adalah pihak yang diceritakan. Apabila kita berbual ataupun awak berbual berdua bersama rakan-rakan, awak menceritakan orang lain. Awak menceritakan mengenai orang lain. Itu adalah kata ganti nama diri ketiga. Okey, kita teruskan. Baiklah, penerangan bagi kata ganti diri pertama. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 jenis kata ganti diri pertama. Yang pertama, aku. Digunakan apabila bercakap dengan kawan atau Tuhan. Okey, aku ni kita gunakan apabila kita berjumpa dengan kawan yang rapat. Okey, contoh ayatnya, aku pergi dahulu. Aku sedang makan, kata Abu kepada Ali. Macam awak berbual dengan kawan-kawan awak, awak gunakan aku. Okey. Kebiasaan cara kita berbual, aku kita gunakan untuk rakan-rakan yang kita sudah rapat ataupun rakan-rakan baik dengan kita. Manakala ada satu lagi penggunaan untuk aku adalah apabila awak berdoa. Ya Allah, aku sudah insaf. Ya Allah, ampunkan dosaku. Apabila kita berdoa, kita menggunakan kata ganti diri pertama aku. Sebab apa? Dengan kita menggunakan kata ganti diri pertama aku, kita akan lebih rapat dengan Tuhan. Sebab kita berdoa, kita ingin minta sesuatu, mestilah dengan orang yang rapat dengan kita. Okey, yang kedua, saya. Saya biasa digunakan apabila bercakap dengan orang lain atau orang yang baru kita kenali. Boleh tambah lagi, awak apabila bercakap dengan orang dewasa, awak mesti menggunakan saya. Awak tak boleh gunakan aku. Okey. Antara contoh ayat dia, saya baru berpindah ke sini. Bila awak jumpa dengan orang yang baru awak kenali, awak gunakan saya. Bila dia kawan dan awak dah lama berkawan dengan dia dan dia selesa, awak menggunakan aku dengan untuk kata ganti nama dia. Baru awak gunakan aku. Tapi kalau dia tak selesa, dia masih menggunakan saya, awak gunakan saya. Okey, untuk orang yang baru dikenali dan apabila bercakap dengan orang dewasa. Okey, yang ketiga pula, better. Better ni hanya digunakan oleh sultan ataupun raja. Ya. Hanya digunakan oleh sultan dan juga raja. Apabila bercakap dengan rakyat. Better ni biasanya ni adalah bahasa istana. Kita jarang gunakan sebab kita tak bersemuka dengan raja ataupun sultan. Tapi kita kena tahu apabila raja atau sultan bercakap dengan rakyat, dia akan gunakan kata ganti nama better. Okey, contoh ayatnya, better berharap
segala akan berjalan dengan lancar. Okey, beta berharap segalanya akan berjalan dengan lancar. Okey, seterusnya patik. Patik ni juga adalah bahasa istana yang digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan. Zaman kegemilangan kerajaan Melayu Melaka, kita sebagai rakyat kita gunakan patik apabila berjumpa ataupun bercakap dengan sultan. Contoh ayat, patik menjunjung perintah tuanku. Okey. Baiklah, ini adalah kata ganti diri tunggal. Maksud tunggal ni, kesemua empat ni tunggal. Tunggal ni maksud kita seorang, saya. Awak bercakap awak sebagai penutur, awak seorang sahaja. Okey, tetapi kalau awak ramai dan awak bersama-sama dengan rakan-rakan, antaranya awak gunakan kami dan juga kita. Okey, kami digunakan kepada diri sendiri berserta dengan teman. Apabila bercakap dengan orang lain. Apabila awak bercakap dengan orang lain, awak ada kawan-kawan awak gunakan kami. Contoh ayat dia, kami diarahkan oleh guru untuk membersihkan kawasan sekolah, kata Ali dan Ahmad. Sebab dia berdua, dia ada kawan dia sekali. Kepada Abu. Ali dan Ahmad gunakan kami bercakap dengan Abu. Abu tu seorang. Okey. Dan seterusnya kita digunakan kepada diri sendiri dan serta orang lain. Kita harus ke sana dengan segera. Kalau kita ni lebih kepada arahan. Arahan, jom kita pergi ke sekolah. Tu lebih kepada arahan untuk bersama-sama. Okey, seterusnya penerangan bagi kata ganti diri kedua. Okey. Yang pertama, anda digunakan kepada orang kedua apabila kita tidak berhadapan dengannya. Contoh ayatnya, saya berharap anda dapat menyelesaikan masalah itu. Okey. Yang seterusnya, awak digunakan untuk orang kedua dalam hubungan rapat. Orang kedua dalam hubungan rapat. Contoh ayat dia, awak mesti hadir ke parti hari lahir saya. Awak mesti hadir ke parti hari lahir saya. Okey, kata ganti diri kedua ni adalah orang yang kita sedang bercakap ataupun dia mendengar perbualan kita. Itu kita panggil sebagai kata ganti diri kedua. Okey, seterusnya engkau digunakan untuk orang kedua yang sangat rapat hubungan. Tadi awak tu rapat saja, tapi ini engkau ni rapat dengan kita atau Tuhan. Alright. Engkau mahu datang ke rumah saya petang ini. Engkau mahu datang sebab engkau tu dirapat dengan kawan dia. Okey. Ayat kedua, Tuhan hanya engkaulah diriku aku serahkan. Engkau, bila kita berdoa dengan Tuhan untuk merasakan diri kita rapat dengan Tuhan, kita gunakan engkau. Okey, seterusnya kamu digunakan untuk orang kedua yang rapat hubungan dengan kita. Kamu memang hebat. Yang seterusnya, tuanku digunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan. Apabila sultan sedang mendengar awak cakap, awak gunakan tuanku. Patik untuk kita, kata ganti nama diri pertama, menjunjung segala titah tuanku. Tuanku ni untuk sultan mendengar. Okey, kata ganti diri kedua juga ada tunggal dan juga jamak, iaitu ramai. Okey, untuk ramai, kalian digunakan semasa beberapa orang diajak bercakap. Contoh, kalian hendak ke mana? Tanya Ali kepada kawannya. Okey, kita pergi pada seterusnya. Kata ganti diri ketiga. Yang pertama, baginda, iaitu bahasa sultan. Digunakan untuk raja atau sultan. Baginda sudah mangkat, contoh ayat. Okey, seterusnya, beliau. Beliau digunakan untuk orang ketiga yang dihormati. Okey, kalau orang beliau ialah, contoh ayatnya, beliau ialah guru sekolah saya. Okey, beliau ni kita gunakan untuk orang yang mempunyai jawatan. Contoh, kalau awak nak berbual dengan kawan-kawan, menggunakan kata ganti nama diri cikgu ataupun orang yang lebih dewasa, orang yang lebih berpengaruh, awak gunakan beliau. Kalau orang tu datuk, orang tu
guru besar, orang tu dia berjawatan, awak gunakan beliau. Awak tak boleh gunakan dia. Dia tu untuk orang biasa saja, macam kawan-kawan, orang sekeliling awak. Tapi kalau beliau, awak mesti gunakan untuk orang yang mempunyai pangkat ataupun orang yang kita hormati. Okey. Dia digunakan untuk dia. Okey, seterusnya dia. Dia digunakan umum, maksudnya untuk orang-orang lain pun boleh digunakan. Kawan-kawan awak, dia seorang, contoh ayatnya, dia seorang yang rajin belajar. Kita boleh gunakan di mana sahaja. Ia. Ia ni biasanya digunakan dalam tulisan untuk orang ketiga. Kucing saya bernama Tompok. Ia mempunyai bulu yang putih dan halus. Kebiasaannya ia ni adalah untuk benda. Okey. Sama juga, kata ganti diri ketiga ada tunggal dan juga ada jamak. Untuk jamak ni, untuk orang ramai kita pakai satu je, iaitu mereka. Digunakan untuk orang ketiga yang bilangan lebih daripada seorang. Ingat, lebih daripada seorang. Mereka telah memenangi pingat emas dalam acara bola keranjang. Okey. Ini adalah beberapa jenis kata ganti diri pertama, kedua dan ketiga. Okay. Ingat ya, kata ganti nama diri hendaklah digunakan dengan betul dan sesuai dengan sosio budaya masyarakat Melayu. Macam saya cakap tadi, bila kita bercakap dengan orang dewasa, kita mesti gelarkan diri kita saya. Bila awak cakap dengan kawan-kawan, awak boleh gunakan aku. Bila berbual dengan orang dewasa, orang yang lebih tua daripada kita, gunakan saya. Dan apabila jumpa dengan orang baru, gunakan saya. Itu dipanggil adab kita ketika berbual ataupun bercakap. Okey, apabila kita membuat ayat, kita berbual, kita nak menyatakan orang yang berpangkat, orang yang kita hormati. Contoh cikgu. Cikgu awak tak boleh guna dia. Awak mesti guna beliau. Ataupun datuk, ataupun orang yang berpengaruh, gunakan beliau. Penggunaan kata ganti nama diri yang tidak sesuai dianggap kurang sopan atau biadab. Penggunaan awak tak salah. Tapi untuk lebih sopan dan beradab, kita mesti guna dengan betul. Kalau tak, nanti nampak macam kita ni kurang sopan atau tidak beradab. Okey, beberapa contoh penggunaan yang salah. Kau hendak pergi ke mana? Tanya Sui Kim kepada Cikgu Hasnah. Ni salah sebab apa? Kau hendak pergi ke mana? Digunakan kau kepada cikgu dia. Itu tidak beradab dan tidak sopan. Ayat yang betul. Cikgu hendak pergi ke mana? Tanya Sui Kim kepada Cikgu Hasnah. Digunakan cikgu. Right. Faham Dia bukan gunakan kau. Kau ni salah. Kau ni untuk kawan-kawan awak saja. Contoh yang kedua. Awak dari balai mana? Tanya Arumugam kepada pegawai polis itu. Salah ni, awak dari balai mana? Sebab dia orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih berpengaruh daripada kita. Orang yang lebih tinggi jawatan daripada kita. Ataupun orang kita tidak kenali. Ayat yang betul. Encik dari balai mana? Encik dari balai mana? Tanya Arumugam kepada pegawai polis itu. Bila kita salah guna ayat atau perkataan kita itu kedengaran tidak sopan. Itu saja. Jadi dengan betul-betul kita perlu bercakap dengan betul, menggunakan kata ganti diri yang betul. Jadi percakapan kita itu lebih sopan. Okey, contoh ketiga. Ayah aku hendak berjumpa dengan kamu. Kata Swiling kepada Pak Cik Halim. Pada Pak Cik digunakan aku. Salah ni. Kalau untuk orang yang lebih tua dengan kita tak gunakan aku, kita gunakan saya. Tengok ayat dia. Saya. Ayah saya hendak berjumpa dengan Pak Cik, kata Swiling kepada Pak Cik Halim. Okey. Itu saja daripada cikgu. Semoga murid-murid faham secara ringkas penerangan mengenai kata ganti nama diri. Ada 3, iaitu pertama, kedua dan ketiga. Okey, sekian. Terima kasih dan Assalamualaikum.